أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keberkatan, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebutkan berkaitan dengan ajakan ataupun saranan untuk kita memperbanyakkan berkaitan dengan al-hasanah dan cuba untuk menjauhkan sejauh-jauhnya yang disebutkan berkaitan dengan as-sayyi'at. Hadis pada pagi ini yang diriwayatkan oleh sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Daripada Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas tersebut namanya adalah Abdullah bin Abbas. Abbas bapa saudara Nabi. Abdullah ataupun Ibnu Abbas itu adalah sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pengenalan bagi perawi ataupun berkaitan dengan Ibnu Abbas yang sama-sama kita cuba dengar berkaitan dengan sedikit latar belakang bagi perawi hadis pada pagi ini. Ibnu Abbas di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak juga meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada beliau sebagai seorang sahabat, beliau juga ada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun usia di antara Ibnu Abbas dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak jauh. Disebutkan berkaitan dengan lahirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika mana Nabi sudah pun 10 tahun diangkat sebagai rasul, akhir sebagai nabi yang terakhir. Maknanya ketika Ibnu Abbas lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya adalah 50 tahun. Ketika mana saat kecilnya Ibnu Abbas ini, beliau seringkali bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan 50 tahun dengan 10 dengan anak kecil ini, umpama cucu dengan datuk. Di mana Ibnu Abbas ini didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan kepada Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sebab itulah ya, kita di antara perkara yang boleh kita lakukan terutama sekali kepada anak-anak kecil, untuk kita doakan kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya kefahaman tentang agama dan ajarkanlah kepadanya takwilan, yakni berkaitan dengan tafsiran-tafsiran daripada Al-Quranul Karim.
Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini di antara sahabat Nabi yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan doa yang disampaikan, yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau ini, di mana Ibnu Abbas ini cukup rajin menghadiri majlis ilmu daripada kecil lagi. Setiap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingati oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini yang cukup dahagakan ilmu pengetahuan, di mana sahaja adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini juga di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada usianya yang cukup muda menguasai ilmu-ilmu utama seperti ilmu tafsir, ilmu fiqh, dan juga berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hikmah. Dan juga Ibnu Abbas ini diberikan gelaran oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pemuda yang tua. Ibnu Abbas ini digelarkan oleh Umar Al-Khattab sebagai pemuda yang tua kerana pada usia Abdullah Ibnu Abbas ini, pada usianya yang muda, pada usia yang masih lagi kecil, dia memiliki ilmu seperti mana ilmu yang ada pada orang-orang tua pada usia muda dia. Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu senantiasa selalu minta pandangan Ibnu Abbas kerana Umar Al-Khattab ini tahu bahawasanya Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ehwal kefahaman tentang agama dan juga berkaitan dengan takwilan dan juga tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Maka Umar Al-Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain seringkali bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bertanya, berguru untuk mendapatkan ilmu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga kan apa sahaja pertanyaan yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas dijawab oleh Ibnu Abbas dengan penuh ketenangan. Dan Ibnu Abbas ini juga disebutkan mempunyai kehebatan ilmunya, yang mana walaupun pada usia yang agak lanjut, disebutkan hampir 71 tahun kehidupan dia ataupun 71 tahun kewafatan dia, dia senantiasa mencari ilmu walaupun di hujung-hujung hayat bagi Abdullah Ibnu Abbas ini. Salah satu daripada peristiwa yang berlaku kepada Ibnu Abbas di antara Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Umar Al-Khattab bersama-sama dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila Umar Al-Khattab bersama dengan sahabat-sahabat dia, maknanya dengan geng-geng yang sebaya dengan Umar Al-Khattab lah, tengah duk menyembang. Tapi menyembang sahabat ini bukan menyembang kosong. Menyembang sahabat ini yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan ataupun yang diingatkan oleh Ibnu Abbas ini sendiri. Dia kata ketika mana Umar Al-Khattab bersama-sama dengan para sahabat yang lain, maknanya orang tua menyembang lah, senang ceritanya. Dia waktu itu masih lagi kecil. Apa yang mereka sembangkan, mereka sebutkan berkaitan dengan tengah berbincang, berkaitan dengan wahyu yang baru diturunkan, iaitu wahyu daripada ayat surah An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath. Maka berbincanglah sahabat-sahabat ini bersama dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar Al-Khattab bila dilihat kepada Ibnu Abbas, maka dipanggil Ibnu Abbas ini kepada kumpulan Umar Al-Khattab. Maknanya
Pagi mai saja. Maka pada ketika itu Ibnu Abbas rasa segan lah bila mana nak masuk bersama-sama golongan senior ini. Dia rasa segan. Tapi Umar Al-Khattab memahami, mengetahui bahawasanya pada Ibnu Abbas ini suatu kehebatan, suatu kelebihan yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Maka dipanggil Ibnu Abbas. Ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini, apakah pandangan kamu? Apakah takwilan kamu tentang ayat Al-Quran idza jaa nasrullahi wal fath? Ditanya kepada Ibnu Abbas, apakah pandangan kamu, apakah yang kamu lihat, apakah yang kamu tafsirkan bila mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Maka kata Ibnu Abbas, innama huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, cukup berbeza daripada pandangan dalam kumpulan Umar Al-Khattab tadi. Umar Al-Khattab dan juga sahabat-sahabatnya yang lain tadi, bila mereka membahaskan tentang ayat iza jaa nasrullahi wal fath ini, ayat ini adalah ayat kegembiraan bagi Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa berita gembira? Kenapa ianya menggembirakan? Sebab ayat ini menyebutkan tentang kemenangan bagi pihak Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nak menunjukkan tentang kegemilangan Islam, kecemerlangan Islam yang ada pada kita ini, Allah sebutkan idza jaa nasrullahi wal fath. Datangnya kemenangan, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ibnu Abbas ini menyebutkan dengan sisi yang berbeza, pandangan yang berbeza daripada Umar Al-Khattab dan juga sahabat-sahabat Umar Al-Khattab. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi adalah innama huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ayat ini, ayat surah An-Nasr ini merupakan ayat sebagai petanda bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam hampir sampai ajalnya. Pandangan yang berbeza, pada sisi pandangan yang berbeza Ibnu Abbas dan juga Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan sahabat-sahabat yang lain. Umpamanya turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di antara ayat-ayat yang akhir yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat yang lain cukup gembira. Kenapa gembira? Sebab ayat al-yauma akmaltu lakum itu merujuk kepada maksud sempurnanya agama Islam, lengkapnya agama Islam. Allah redha agama tersebut dianuti oleh umat Islam. Gembiranya umat Islam, tapi mana Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan bahawasanya ayat ini merupakan petanda bahawasanya Rasul Nabi yang terakhir yang ditugaskan oleh Allah ini akan dijemput oleh Allah. Kerana apa? Kerana tugasnya untuk menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran ini telah pun selesai. Kita nampak satu pandangan yang berbeza di antara sahabat-sahabat tertentu dengan sahabat-sahabat yang lain. Maknanya masing-masing Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hati mereka tentang tafsiran dan juga takwilan daripada Al-Quranul Karim dan juga kefahaman mereka tentang agama. Bila mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan berkaitan dengan turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, hingga akhir ayat,
Maka Umar Al-Khattab menyebutkan ketika mana membacanya Ibnu Abbas sampai akhir surah, faqala lahu Umar, maka Umar Al-Khattab kata kepada Ibnu Abbas, wallahi, demi Allah, kata Umar Al-Khattab, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Maknanya Umar Al-Khattab kata, demi Allah, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku tak tahu apa yang diketahui oleh Ibnu Abbas ini. Maknanya apa? Pada Umar Al-Khattab ilmu yang cukup banyak. Tetapi apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini, ianya tidak ada dalam pengetahuan aku. Maka apa yang kita sebutkan berkaitan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang hadis yang akan kita bacakan pada pagi ini, nak menyebutkan bahawasanya inilah di antara sahabat-sahabat Nabi yang diburu oleh sahabat-sahabat yang lain untuk mendapatkan mutiara-mutiara kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hebat ini senantiasa dicari oleh para sahabat untuk meminta pandangan, untuk meminta cadangan, untuk meminta panduan daripada sahabat yang hebat sedemikian ini di atas ilmu yang dimiliki oleh mereka ini, khususnya berkaitan dengan ilmu tafsiran ataupun apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang disebutkan hampir 1,600 buah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, walaupun perbezaan usia yang begitu banyak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ibnu Abbas ini dia berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama beradanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun sama juga, dia di hujung-hujung kehidupan dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah selama sahabat-sahabat yang lain, tapi Abu Hurairah juga di antara sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka bersama-sama dengan Nabi mengaut ilmu, mengaut apa sahaja tentang kiriman Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran daripada apa yang didapati daripada sejarah Ibnu Abbas ini dan juga sejarah bagi para sahabat, makna katanya nak sebutkan kepada kita, ilmu itu hendaklah dicari, ilmu itu hendaklah ditanya, ilmu itu hendaklah diminta pandangan, barulah kita akan mendapat sesuatu daripada ilmu, daripada ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana bertanya itu adalah disebut sebagai miftahul ilm, anak kunci bagi ilmu. Jadi maknanya hadis pada pagi ini, hadis berkaitan dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang sama-sama kita nak dengar pada pagi ini? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyiati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kebajikan-kebajikan, al-hasanah kebajikan, al-hasanah kebaikan, al-hasanah perkara-perkara yang baik untuk kita lakukan, al-hasanah. Was-sayyi'at, dan juga kejahatan-kejahatan. Summa bayyana zalika, kemudian dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menerangkan yang demikian itu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tuliskan berkaitan dengan kebajikan, tuliskan berkaitan dengan kejahatan, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan apakah itu al-hasanah,
Apakah itu as-sayyi'ah? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Kata Nabi SAW, barang sesiapa yang telah bercita-cita hendak berbuat sesuatu kebajikan, falam ya'malha, tetapi tak jadi diperbuat. Umpamanya pagi ini hujan, dan memang hujan pun beginilah, tapi alhamdulillah berhenti. Sebagai contoh, kita dah siap dah, pakai baju semua dah komplit, siap dah. Elok-elok nak keluar buka pintu, hujan lebat. Kita 2-3 hari lepas ni hujan lebat kan? Hujan lebat. Sukar untuk ke masjid sebagai contoh. Sukar untuk kita keluar melakukan kebaikan, kita dah siap, steady semua dah. Yang dikatakan adanya dah ada padanya niat untuk melakukan kebaikan, melakukan al-hasanah, falam ya'malha, tapi tak jadi diperbuat disebabkan perkara-perkara yang menghalang dia daripada melakukan perbuatan tersebut. Kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatkan suatu kebajikan yang disebut hasanatan kamilatan, satu pahala yang penuh daripada apa yang diniatkan oleh si pelaku tadi nak datang ke masjid, tetapi terhalang oleh hujan yang lebat dan sebagainya. Maka disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dicatat oleh Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilatan, dicatatkan dengan suatu kebajikan, satu pahala yang penuh, yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsira. Akan tetapi satu keadaan yang lain di mana seseorang itu nak melakukan kebaikan, bercita-cita untuk melakukan kebaikan, nak buat sesuatu kebajikan, maka dia berjaya melakukan kebaikan tersebut. Kita gunakan situasi yang sama, nak keluar sembahyang subuh. Satu jadi keluar, satu lagi tak jadi keluar. Kedua-duanya memang nak keluar dah, tapi kali pertama tidak berjaya untuk melakukannya, sebagai contoh disebabkan oleh hujan yang lebat. Maka dicatatkan baginya hasanatan kamilatan, satu pahala yang sempurna. Keadaan yang kedua, dah bercita-cita dah bersedia dah lengkap dah untuk melakukan kebaikan, nak pergi masjid sebagai contohnya, dan alhamdulillah dia berjaya sampai ke masjid untuk beribadah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katabaha Allahu indahu 10 hasanatin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya 10 hasanatin, 10 pahala. 10 pahala, maknanya 10 gandaan daripada dia tak jadi datang masjid tadi. Ila 700 dhi'fin, ila 700 dhi'fin, minimum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berdasarkan hadis ini adalah 10 kebajikan. Ila 700 dhi'fin, sehinggalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada 700 kali ganda ataupun lebih daripada itu. Dalam hadis menyebutkan ila 7 dhi'fin ila adha'afin katsira. Maknanya bila mana dia bercita-cita melakukan kebaikan,
dan dia berjaya melakukan kebaikan tersebut, maka dikurniakan Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahalanya adalah bermula daripada 10 ganjaran pahala hinggalah kepada 700 gandaannya ila dhi'afin katsiratin, ataupun lebih lagi daripada ganjaran tersebut. Maknanya sampai dekat hadis ini nak menyebutkan bahawasanya setiap amal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan, khususnya kita sebut tentang perkara baik ini, bermula daripada pasang niat, bermula daripada persediaan kita nak melakukan kebaikan, mula dicatatkan pahala oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bukti untuk kita telah melakukan kebaikan. Bila mana kita berjaya untuk melakukan kebaikan, gandaan yang berikutnya akan menanti. Bukan sekadar satu, bahkan Allah letakkan dengan 10 gandaan kebaikan, hatta kepada 700 kali ganda, bahkan lebih banyak lagi daripada 700 kali gandaan. Maka hadis ini nak mengajak kita untuk sama-sama kita melakukan kebaikan. Sama-sama untuk kita berusaha melakukan kebaikan. Moga-moga kebaikan tersebut dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam buku kita sebagai satu amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahalanya. Sambungan hadis. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Dan sekiranya hamma bi sayyi'atin, dia bercita-cita hendak berbuat sesuatu kejahatan, falam ya'malha, tetapi dia tak jadi nak buat, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat satu kebaikan, yang kebaikan tersebut ganjarannya adalah ganjaran yang sempurna, hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Akan tetapi jika mana dia melakukan perbuatan kejahatan tersebut, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu kejahatan. Daripada hadis yang kita baca pada pagi ini, pertama sekali nak ingatkan kepada kita, setiap apa yang kita lakukan, ianya akan berada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah sebut, "Man ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Kebaikan yang kita lakukan, walaupun ianya sebesar zarah, sama ada kebaikan ataupun kejahatan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan pertunjukkan, Allah akan perlihatkan. Makna katanya di sini, walaupun perkara kebaikan tersebut kecil, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak kira cincai dengan kita. Kita kadang-kadang benda yang kecil, tak apa sikitnya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang kecil pun diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kecil pun diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam buku rekod kita. Sama juga dengan kejahatan, Allah Subhanahu wa taala akan catatkan juga kejahatan tersebut. Kalau berdasarkan kepada hadis yang kita baca pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala akan catat bila mana dia melakukan kejahatan, bila mana dia terlintas untuk melakukan kejahatan dan dia tak jadi, Allah catat kepadanya kebaikan. Tapi bila mana dia berhajat nak melakukan kejahatan, maka dia berjaya melakukan kejahatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan kepadanya balasan buruk dengan satu balasan. Jangan kita ambil faham pula, oh kalau macam tu, okeylah kalau kita buat jahat. Ya, okeylah kita buat jahat sebab apa? Allah balas sekali je. Jangan duk fikir macam tu. Maknanya nak sebutkan hadis ini, nak sebutkan yang pertama itu nak mengajak kita untuk perbanyakkan melakukan kebaikan. Dan cuba untuk mengelakkan daripada melakukan kejahatan walaupun disebutkan dalam hadis ini sebagai suatu balasan kejahatan. Tapi ingat, ianya bukanlah jalan ataupun ruang untuk kita buat apa. Bukanlah ruang untuk kita melakukan kejahatan disebabkan oleh balasan yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama juga jangan kita fikirkan pula untuk melakukan kebaikan oleh niat saja, tak buat pun dapat pahala. Bukan juga. Makna katanya tentang kebaikan yang kita nak buat, tentang kejahatan yang dirancang untuk dilakukan, semuanya itu berakar umi daripada hati kita. Hati kita, matlamat dalam hati kita, qasad kita, apa lintasan dalam hati kita, dalam kita nak melakukan sesuatu perkara tersebut, Allah dah tahu dah hati kita. Daripada mula kita bangun pagi lagi, Allah Subhanahu wa taala dah tengok dalam hati kita ni, macam mana semangatnya, macam mana suka dia, macam mana duka dia untuk melakukan kebaikan dan berasa duka untuk melakukan kejahatan. Dalam hatinya Allah dah tahu. Bukan makna katanya kita nak ambil faham daripada zahir hadis ini, oh kalau macam tu tentang kebaikan kita pakai niat sajalah. Ya, niat saja. Tidak dituruti dengan amalan. Bukan itu yang dikehendaki dalam hadis ini. Sebaliknya, niat ataupun perkara kebaikan yang dia nak buat itu, memang dia nak buat sungguh-sungguh, tetapi ianya terhalang oleh sesuatu perkara yang mendatang. Maka inilah yang disebut berkaitan dengan suatu kebajikan yang dia nak buat tetapi terhalang, maka ianya akan mendapat hasanatan kamilatan. Manakala dalam melakukan kejahatan pula, berkaitan dengan cita-citanya untuk melakukan kejahatan, tapi tidak berjaya, terhalang oleh sesuatu perkara dalam melakukan kejahatan berkenaan, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebajikan yang sempurna. Sebaliknya, kalau diteruskan kejahatan tersebut, maka diberikan kepadanya satu balasan kejahatan bagi dia. Makna katanya, ingatlah bahawasanya setiap apa yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada ianya kecil ataupun besar. Salah satu daripada perkara yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang lain daripada hadis ini, iaitu berkaitan dengan apa yang ada dalam hati seseorang itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, berkaitan dengan suatu hadis, bila mana kata Nabi, idza tawajahal muslimani bisayfaihima. Kata Nabi, bila mana dua orang muslim itu saling mengeluarkan pedang masing-masing, makna katanya nak menyebutkan tentang bergaduh. Permusuhan di antara dua orang muslim disebutkan oleh Nabi, dua muslim ini sedang bergaduh dengan mereka ini menghunuskan pedang mereka masing-masing, bisayfaihima. Falqatilu wal maqtul finnar. Kedua-dua ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya masuk neraka. Yang membunuh pun masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Kalau kita baca, yang membunuh itu akan masuk neraka, yang dibunuh itu tak bersalah, senang ceritanya. Tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan orang yang membunuh masuk neraka, orang yang dibunuh pun masuk neraka. Maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
hadzal qatil. Yalah, kalau yang membunuh itu memang layaklah dia masuk neraka. Fama balul maqtul. Apa cerita pula dengan orang yang dibunuh? Pasal apa pula dia masuk neraka juga? Kata Nabi SAW, innahu qad arada qatla sahibih. Kata Nabi, yang dibunuh itu, dia pun ada dalam hati dia, sesungguhnya dia pun mahu membunuh sahabat dia yang telah membunuh dia. Maknanya saling nak membunuh di antara satu sama lain ini, makna katanya nak sebutkan yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Yang dibunuh masuk neraka itu atas asbab dia apa? Atas asbab dia pun ingin membunuh saudara dia yang seorang lagi. Maka daripada hadis ini nak sebutkan kepada kita bahawasanya tentang niat untuk melakukan kejahatan itu, maka sudah pastinya ia akan mendatangkan keazaman. Bila niat, dia akan datang keazaman. Bila ada niat, dia akan datang dengan kesungguhan. Bila ada niat, dia akan datang dengan suatu perkara yang boleh menolak kita untuk melakukan kebajikan tersebut. Macam kita lah ya, niat kita. Apa niat kita? Sebagai contoh, kita dah hampir-hampir dengan ibadah korban. Ibadah korban. Makna katanya, andai kata niat kita kuat, azam kita kuat, maka kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai ibadah korban tersebut. Macam pernah disebutkan dulu, berkaitan dengan korban ini, janganlah kita mula kumpulkan daripada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan nak potong lembu. Dengan 2 bulan, oh beratnya. Cuba bahagikan dengan 11 bulan. Kalau kata satu bahagian sekarang ni saya tengok di antara yang apa ni dikeluarkan, ada yang satu bahagian 860 sebagai contoh. Kalau katalah kita boleh kumpulkan dalam tempoh 9 ataupun 10 bulan ataupun 11 bulan, dengan simpanan kita sedikit, umpamanya RM100 bagi setiap bulan, dah dapat dah untuk satu bahagian. Dia tengok pada azam. Tengok pada azam kita sejauh mana keazaman kita untuk melakukan kebaikan. Kita cuba sikit demi sikit untuk melakukan kebaikan. Azam itu akan menolak kita. Niat itu akan menolak kita untuk melakukan kebaikan. Maka bila mana tidak ada niat dalam diri kita, maka sudah pastilah sukar untuk kita buat apa? Melakukan kebaikan tersebut. Ataupun contoh yang lain lah, contoh yang lain. Simpanan ke, tabung haji ke dan sebagainya. Makanya ianya berdasarkan kepada niat, sejauh mana kesungguhan kita untuk melaksanakan apa yang kita niatkan, apa yang kita nak lakukan. Mana niat ini bukan hanya sekadar tiba-tiba, tidak. Dia akan datang dengan suatu keaziman, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Maka inilah yang disebut dalam hadis ini, bila mana seseorang itu bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, tapi terhalang, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kebajikan walaupun dia tidak berjaya melakukan perkara tersebut. Jadi berkaitan dengan hadis ini, tadi disebutkan tentang kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan, walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan, akan dihitung, akan dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nak sebutkan bahawasanya amalan yang kita lakukan ini adalah seperti mana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, innamal a'malu binniyat. Ianya berasaskan daripada apa yang kita niatkan, apa yang kita lintaskan dalam hati kita. Umpamanya kita dalam ibadah sembahyang sebagai contoh.
Niat ini merupakan rukun yang ianya adalah perkara penting dalam kita melakukan sesuatu ibadah. Kita nak sembahyang subuh tadi, tapi kita niatkan dengan niat sembahyang zuhur, apakah jadi? Batal. Maknanya apa nak sebutkan tentang salahnya niat kita, rosaknya niat kita, sekiranya sesuatu perbuatan ibadah itu tidak mengikut apa yang digariskan oleh syarak. Nak sebutkan hati kita ini, biarlah hati yang lurus, biarlah hati yang betul, supaya ianya boleh mencapai kepada kebaikan dan juga kebajikan yang ingin kita lakukan. Dan pada masa yang sama juga, jangan kita berniat untuk melakukan kejahatan. Jangan kita teringin untuk melakukan kejahatan walaupun ianya diberikan ganjaran satu kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana tidak melakukan perkara tersebut kerana berkaitan dengan niat itu, ianya akan menimbulkan keazaman dalam diri untuk melakukan sesuatu perkara tersebut. Maka apa yang saya nak sebutkan untuk saya dan untuk semua pada pagi ini, ingatlah bahawasanya sekiranya amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, biarlah kita fikirkan masa-masa sebelum kita melakukan sesuatu perkara tersebut. Terutama sekali perkara-perkara yang melibatkan kejahatan, melibatkan as-sayyi'ah. Tapi mana-mana perbuatan yang ianya berkaitan dengan al-hasanah, cubalah kita untuk perbanyakkan berkaitan dengan al-hasanah, sama ada ianya kecil pada pandangan kita ataupun besar. Buatlah sebanyak-banyaknya kebaikan dalam apa jua kebaikan, kerana pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Cumanya kuat ataupun tidak, penat ataupun tidak, bersungguh-sungguh ataupun tidak, untuk kita masuk pada mana-mana pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Biarlah kita beramal bersungguh-sungguh, penat dalam kita melakukan kebaikan, penat kita dalam cuba untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan manusia ini adalah orang yang disebutkan oleh Allah atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang boleh kita ambil pada pagi ini, sedikit sebanyak kefahaman apa yang dinyatakan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tadi, sama-samalah kita menyahut cabaran seperti mana yang dicabar oleh khatib kepada kita setiap kali hari Jumaat dalam khutbahnya, berkaitan dengan apa? Ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan kebaikan, dengan melakukan perkara-perkara al-hasanah, dan berusaha kita untuk meninggalkan as-sayyi'ah. Moga-moga kehidupan kita senantiasa dihiasi dengan sifat takwa. Moga-moga kehidupan kita senantiasa disinari dengan cahaya kebaikan. Moga-moga pintu-pintu kebaikan senantiasa terbuka untuk kita melakukan kebaikan tersebut. Dan cubalah kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan susah kita pada hari akhirat kelak, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara kejahatan yang ianya akan menyusahkan kita, akan memayahkan kita pada hari akhirat kelak. Cuba dan ikhtiarlah untuk mencari, untuk membuka pintu-pintu kebajikan. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita kekuatan, Allah kurniakan kepada kita kesihatan, Allah kurniakan kepada kita kelapangan untuk terus memburu kebaikan dan kebajikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kutip, untuk kita dapatkan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis ini,
yang berlipat-lipat kali ganda. Moga apa yang saya sampaikan pada pagi ini sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada saya yang bercakap dan kepada semua. Moga-moga Allah berikan kepada kita, Allah tunaikan permintaan kita, Allah perkenankan permintaan kita. Jadilah kita sebagai orang yang baik, jadilah kita orang yang berguna, jadilah orang yang memberikan manfaat kepada diri sendiri, kepada ahli keluarga dan juga kepada masyarakat. Biarlah sumbangan kita yang sedikit ianya dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu sahaja pada pagi ini, ya, moga-moga apa yang sampaikan ada amalannya, ada kebaikannya, ada barakahnya untuk sama-sama kita lakukan kebaikan tersebut. Sekadar itu sahaja. Saya mohon maaf di atas mungkin atas kekurangan penyampaian dan sebagainya, terguris bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf. Moga-moga ada manfaat untuk saya dan juga untuk semua insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.